Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik. Okey, hari ni saya terdetik nak berkongsikan cara-cara kita untuk setting air untuk kita breed dan supaya bila fry tu hidup, dia hidup dengan banyak. Ataupun kita dapat minimumkan kematian fry-fry kita lah. Sebab sayang kan, fry-fry tu kan semua rezeki kan. Jadi apa yang korang perlu buat sebagai pertama kali breeder ke kan, baru nak belajar breed ke, macam mana kita nak kurangkan. Okey, saya akan beritahu apa bahan yang kita perlukan. Sebelum tu saya minta kamu like, share dan subscribe saya punya YouTube channel ni supaya saya ada semangat lebih untuk berkongsi dengan korang semua. Okey, mari kita tengok apa yang harus kita perlukan untuk breed ikan. Okey, jom. Okey geng, alang-alang hari ni saya pun terasa nak breed avatar sebab kita kan dalam kawalan pergerakan kan, sebab wabak COVID-19 ni. Jadi saya pun bosan-bosan, saya nak breed juga ikan. Sementara saya breed tu, saya ajar korang sekali lah. Okey, ni air yang saya dah setting. Apa yang korang perlu ada untuk air ni supaya fry dan induk sihat sepanjang waktu proses breeding dan selepas fry ni menetas. Sebab fry akan duduk dalam ni, usia dia sampai 3 ke 4 hari, paling lama 5 hari lah dia akan hidup dalam ni. Jadi air ni kita akan nak pakai lama. Jadi apa yang kita perlukan untuk mengekalkan kesihatan air ni untuk fry dan induk dia? Okay, kita tengok. Pertama sekali air lah. Air macam air ni saya sebenarnya dah perapkan dengan daun tapang. Jadi daun tapang tu saya keluarkan. Saya tak nak ada apa-apa dekat dalam bekas breed kita ni, supaya tak nak mengganggu proses membiarkan ataupun mengawan ikan laga kita. Okey, ini saya dah campurkan bahan-bahan dia. Air semestinya lah, air bekas. Ini untuk betina saya potong cawan ni macam ni. Lepas tu saya letak dalam ni. Jadi betina tu kita letak dalam ni supaya proses pengenalan kita tu berjalan dengan lancar lah. Nanti bila induk dah buat buih, baru kita boleh lepaskan betina ni. Okey, untuk buat buih saya buat pakai polystyrene. Lepas tu saya letak plastik. Fungsi dia kat sini supaya nanti buih ikan laga jantan tu, dia nak buat sarang, dia akan buat kat bawah buih ni, dekat bawah ni. Jadi fungsi plastik ni sebenarnya untuk memberi ruang sebab kalau kita letak tepik plastik saja, kebanyakannya kita punya telur tu boleh jadi rosak. Dia peratusan untuk menetas tu tak banyak nanti. Jadi saya buat macam ni, kita ada ruang sikit macam tu. Nanti dia duduk bawah ni. Dan kita lekatkan lah macam ni. Ambil ada terapung. Dan nanti kita ambil seltip, kita seltipkan supaya dia tak bergerak. Dia ni. Okey, satu tu satu. Kita nak cerita pasal air pula. Okey, apa yang perlu ada? Korang perlu ada garam ikan lah. Garam ikan ni kalau untuk besar macam ni, dalam secubit je dah cukup. Lepas tu saya pakaikan serbuk ketapang supaya air nampak gelap. Fungsi air gelap tu tak apa, boleh je nak buat jenis. Tapi pada pengalaman saya, bila pakai jenis ni ikan lambat sikit untuk mengawan. Saya tak tahu kenapa, mungkin faktor habitat dia. Dia suka habitat macam gelap-gelap ni kan. Okay, satu lagi saya pakai S1. Okay, ni saya dah pakai S1 ni. Ni untuk jaga telur, nampak tu, for protection of fish egg. Satu lagi ikan dia tak stress bila dia nampak ni. Nampak tu. Ni ada punya apa kelebihan dia. Oops. Tu. Okey. Seterusnya kita ada NFC. NFC ni apa? Untuk kontrol dia punya suhu air dia. Jadi kita punya cuaca kan kadang-kadang terlampau panas ataupun terlampau sejuk. Jadi ikan kadang-kadang boleh kena jangkitan sebab pertukaran suhu yang mendadak. Satu lagi saya pakai ni, ada yang botol besar, saya pakai botol kecil sebab saya suka refill. Ni Malefic. Malefic ni untuk lindung air kita daripada sebarang jangkitan-jangkitan ataupun bakteria-bakteria yang boleh menjangkitkan kita punya fry dengan induk kita. Okey.
last but not least, saya pakai AOG lah. AOG ni biasanya 6 titik saya letak dalam untuk bekas besar ni. Lepas tu S1 tadi saya letak dalam 5 titik. Malefic saya letak dalam 5 ke 6 titik. NFC saya letak setitik saja, tapi setitik yang banyak sikit lah. Agak-agak je. Janji air kita ni bukan air yang kosong, bukan air yang tak ada apa-apa perlindungan untuk kita punya fry dengan kita punya induk. Jadi kita bolehlah membuat proses pengawan kita lah. Air, satu lagi saya nak pesan, air jangan tinggi sangat. Air ni lebih kurang macam ni lah, paras-paras ni. Jangan tinggi sangat sebab nanti takut fry bila dia dah menetas. Air bila tinggi sangat, fry nanti lemas. Kita kena fikir kebarangkalian. Mungkin memang induk si jantan akan jaga anaknya, tapi saya rasa tak semua akan survive kalau kita berfikiran macam tu. Jadi kita ambil mudah, kita rendahkan air, agak-agak ikan boleh mengawan, boleh belit betina tu, dan fry bila dia dah menetas, dia tak adalah berenang tinggi sangat air tu kan. Jadi sedang-sedang saja macam ni, ngam-ngam je. Okey, lepas tu kita dah boleh letakkan induk jantan. Untuk induk jantan dulu dalam 10 ke 15 minit, bagi dia rasa tempat ni dia punya, tu dia punya macam sifat dia, habitat dia. Sebab jantan ni sifat dia dominasi, dia suka mendominasi tempat. Jadi biar dia rasa yang ni tempat dia, bila dia dah selesa dengan tempat ni, baru kita masukkan betina. Jadi kita letak betina sampai jantan ni berkenan dengan betina. Macam mana kita nak tahu dia berkenan tak berkenan? Tunggu dia buat buih dalam ni. Bila dia dah ada buih, baru kita lepaskan betina ni. Macam ni kita lepaskan. Dan dia boleh bersatu lah sampai dia ada telur. Okey, nanti kita sambung lagi pembelajaran kita selepas ni. Okey, teruskan menonton, teruskan subscribe saya punya channel, bagi support untuk saya, untuk teruskan saya buat lagi satu video untuk korang semua, dan sehinggalah ikan-ikan korang berjaya untuk dipasarkan. Saya akan cerita sampai habis. Apa yang korang buat, korang support je saya. Subscribe, like, kalau boleh share ke mana-mana channel yang mana orang nak tahu tentang macam mana nak breed. Sebab ilmu breed ni tak semua orang boleh bagi. Jadi saya bagi ni untuk korang semua. Sama-sama kita kongsikan ilmu yang bermanfaat ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.